Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 19 Jun. Bersama saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim. Dan kita lihat berita utama malam ini. Hanya kerana bising mak dikapak anak hingga maut. Juga penduduk orang asli berdepan ancaman gajah dan harimau. Seorang warga Mas Maut dipercayai dibunuh anak lelakinya selepas ditegur mangsa kerana membuat bising. Kejadian di sebuah rumah di Taman Temiang dekat Muar malam tadi dan suspek yang ditahan sejurus kejadian di reman 7 hari bermula hari ini. Ketua Polis Daerah Muar ACP Rais Mukhlis Azman Aziz berkata dalam kejadian 8.20 malam itu, wanita yang berusia 73 tahun tersebut mengalami kecederaan parah di bahagian kepala serta leher kerana dipercayai dipukul oleh anaknya yang berusia 47 tahun dengan menggunakan senjata tajam mangsa maut di tempat kejadian, iaitu di rumah mereka. Insiden berlaku dipercayai akibat tindakan mangsa menegur anaknya itu kerana membuat bising yang menyebabkannya mengamuk dan memukul kepala mangsa dengan menggunakan senjata tajam. Rais Mukhlis berkata pihaknya turut merampas sebilah pisau dapur dan kapak yang disyaki digunakan lelaki terbabit dalam kejadian itu. Kes tersebut disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan mayat mangsa dibawa ke Hospital Pakar Sultanah Fatimah, Muar untuk bedah siasat. Beliau berkata lelaki terbabit yang didapati mempunyai rekod psikiatri lampau ditahan sejurus pihak polis berada di lokasi kejadian. Beliau pada masa sama menasihati orang ramai agar peka serta melakukan pemantauan rapi terhadap mana-mana individu yang mengalami masalah psikiatri seumpama itu supaya tidak mendatangkan bahaya kepada nyawa, harta individu lain, ahli keluarga serta keselamatan awam. Masyarakat orang asli di 8 buah kampung di Pos Legap, Sungai Siput diselubungi ketakutan apabila kawasan penempatan mereka dimasuki gajah dan harimau sejak 2 minggu lalu. 6 ekor gajah dilaporkan masuk ke Sekolah Kebangsaan Pos Perwar, manakala harimau dikesan berkeliaran di ladang getah yang terletak di belakang Sekolah Kebangsaan Pos Legap. Kelibat 2 jenis haiwan buas itu sempat dirakam penduduk serta guru sekolah dan tular di media sosial. Ekoran serangan itu, penduduk di kawasan terbabit takut untuk keluar mencari rezeki, terutama yang bekerja sebagai penoreh getah. Mereka juga bimbang keselamatan anak-anak yang ke sekolah. Ekoran kedua-dua jenis haiwan berbahaya itu dilihat keluar pada waktu pagi dan berada dekat dengan penempatan penduduk. Memang risaulah sebab sekolah menjadi satu tempat untuk adik-adik belajar kan. Hari itu pun ada satu kes kat sekolah saya, sekolah rendah. Gajah menyerang di sekolah SK Pos Perwar. Dia menyerang dekat sekolah Pera. Kemudian macam tu boleh menjejaskan adik-adik untuk bersekolah lah. 1 minggu juga demo tak bersekolah. Menurut penduduk, kejadian penduduk diserang binatang buas itu beberapa tahun lepas masih menghantui mereka. Justru pihak berkaitan diminta mencari penyelesaian berhubung isu yang membahayakan keselamatan penduduk itu. Sebenarnya sebelum ni kita pernah ada kes orang asli dibaham harimau. Sebelum ni lah. Dan kita takut benda tu akan berulang kalau kata pihak yang berkaitan tidak bersama-sama mengambil berat lah untuk mencegah supaya kehadiran binatang buas ni, terutama macam harimau, gajah ni tak dikawal dia untuk masuk ke kawasan penempatan orang asli. Sementara itu, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak telah memasang perangkap kamera bagi mengesan kehadiran harimau belang yang didakwa berkeliaran di ladang getah dekat Pos Legap. Pengarah Perhilitan Negeri Yusof Sharif berkata kawanan gajah itu juga sudah ditembak halau masuk ke kawasan hutan selepas pihaknya menerima aduan kehadiran haiwan pemangsa itu daripada penduduk. Dalam kejadian pada hari Ahad 2 minggu lalu, penoreh getah mendakwa terlihat kelibat seekor harimau di sekitar kawasan ladang getah di Pos Legap. 3 hari kemudiannya, sekumpulan 6 ekor gajah memasuki kawasan SK Pos Perwar, menerusi pagar kecil di tepi bangunan kelas dan merosakkan keseluruhan tingkap ruangan kelas serta dapur kelas prasekolah berkenaan.
Kerajaan Arab Saudi mengumumkan Hari Wukuf yang merupakan kemuncak haji jatuh pada 27 Jun, manakala Aidiladha akan disambut pada 28 Jun. Dan perkara berkenaan dinyatakan Mahkamah Agung negara itu. Kerajaan Arab Saudi telah pun mengumumkan bahawa bulan baru Zulhijjah, iaitu 1 hari bulan Zulhijjah jatuh pada esok hari, pada hari Isnin, maka dengan itu hanya tinggal 9 hari saja untuk kita akan berwukuf di Arafah. Wukuf dilakukan dengan berada di Padang Arafah mulai tergelincirnya matahari waktu Zuhur pada 9 Zulhijjah sehingga sebelum Fajar pada 10 Zulhijjah. Kesemua 31,600 jemaah Malaysia akan menyertai kira-kira 3 juta umat Islam seluruh dunia untuk bergerak ke Arafah bagi melaksanakan rukun haji itu. Dalam pada itu, Datuk Seri Said Saleh turut memaklumkan tahap kesediaan kemah di Arafah dan Mina bagi operasi masyair untuk jemaah telah mencapai tahap 80%. Katanya pihak pengurusan akan mengadakan sesi taklimat bagi menerangkan kepada jemaah antaranya mengenai pergerakan bas dan kemudahan di Arafah dan Mina. Hampir 300 kemah di Arafah dan Mina ada beberapa penambahbaikan termasuk kemah berdindingkan PVC. Bekalan elektrik di Arafah terus dari pencawang dan bekalan makanan keseluruhannya dibekalkan syarikat Malaysia. Sementara itu sehingga semalam 29,212 jemaah negara sudah berada di Tanah Suci dengan 95 penerbangan. Jemaah yang berjaya menjaga kebersihan bilik masing-masing bakal mendapat hadiah misteri. Itu penambahbaikan bagi program yang diperkenalkan sejak operasi Masyair 2017 yang disusuli peringkat maktab pada 2018. Dan menurut Ketua Rombongan Haji Datuk Seri Said Saleh Abdul Rahman, pertandingan melibatkan 9 maktab itu dibahagikan kepada kategori jemaah wanita dan lelaki. Kita dapati bahawa para jemaah haji kita telah pun mula menjaga kebersihan di peringkat maktab dan ini satu perkembangan yang baik dan sudah tentu ini juga mencerminkan kemabruran haji. Itulah dia slogan yang kita gunakan dalam kempen kebersihan kita, iaitu kebersihan mencerminkan kemabruran haji. Beliau berkata demikian di Maktab 81 Hotel Zuar Al-Bait ketika merasmikan pelancaran program kebersihan peringkat maktab dengan slogan kebersihan mencerminkan kemabruran haji. Jelas Datuk Seri Said Saleh kerjasama tinggi daripada jemaah dalam program kebersihan ini merupakan hasil kursus tabung haji yang bukan sahaja menekankan hukum hakam tetapi juga adab disiplin dan penjagaan kebersihan yang diterjemahkan di Tanah Suci. Program ini juga selari dengan program Green Hajj yang diperkenalkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Kita mengharapkan bahawa haji mereka ini bukan haji dalam bentuk perjalanan rohani sahaja tetapi juga dari segi menjaga persekitaran dan alam sekitar dan yang seperti mana yang kita sedang tekankan juga iaitu Green Hajj yang ditekankan oleh Kementerian Haji. Tambahnya keputusan bagi pertandingan berkenaan akan diumumkan selepas 27 Jun apabila kesemua jemaah telah kembali ke maktab setelah melaksanakan hari wukuf nanti. Laporan Sadiq Hakim Azman dan juru kamera Imran Nordin dari Mekah Al-Mukarramah untuk Berita Al-Hijrah. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Naim Mokhtar dijangka akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Al-Rabiah sejurus tiba di Tanah Suci. Dan pertemuan itu bagi membincangkan perkara-perkara melibatkan ibadah haji 1444 Hijrah. InsyaAllah akan ada pertemuan khas saya dengan TYT Dr. Taufik iaitu Menteri Agama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. So itu pertemuan khaslah saya dengan tu saya akan berbincang dengan beliau rakan saya tadi dan semoga dengan perbincangan tu kita haraplah ada hasil yang baik daripada perjumpaan tersebut.
Beliau berkata demikian selepas majlis pelepasan 284 jemaah haji di Kompleks Haji Sepang, Pusat Convention Movenpick, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA tengah hari tadi. Pada majlis itu, Datuk Dr. Naim turut mengambil kesempatan untuk menaiki bas bersama jemaah muassasah bagi menunaikan haji pada musim 1444 Hijrah, sekaligus dapat merasai pengalaman dan perkhidmatan yang disediakan tabung haji TH kepada jemaah sepanjang menunaikan rukun Islam kelima itu. Jadi dengan cara saya lalui sama dengan jemaah, so kalau ada kesukaran saya dapat rasa, saya nampak benda tu sirring. Seeing is believing. Kalau perkhidmatan terbaik, dan saya sendiri rasa saya boleh bercakap dengan orang. Saya tak perlu tunggu laporan daripada tabung haji sebab saya sendiri yang nampak dengan mata kepala saya sendiri. Datuk Dr. Naim bersama isteri Datin Nik Roslini Raja Ismail menaiki penerbangan Malaysia Airlines MH8188 yang berlepas pada jam 4.10 petang tadi. Pembangunan teknologi kecerdasan buatan atau AI bukan sahaja memberi kebaikan kepada sektor tertentu, malah ia juga perlu dinilai dari sudut ancamannya yang boleh mengambil alih tenaga manusia secara berperingkat. Meskipun Malaysia perlu mengikut rapat perkembangan pesat teknologi, pensyarah kanan sistem maklumat AHIPS, Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur UTMKL, Dr. Nur Hidayati Zakaria berkata, risiko teknologi AI itu juga perlu dipantau agar tidak menjejaskan kelangsungan hidup manusia. Saya berpendapat bahawa di Malaysia juga kita perlu tubuhkan satu unit ataupun badan yang khusus untuk memantau perkembangan teknologi AI disebabkan ketidaktentuan terhadap risiko dan juga pengurusan teknologi AI. Bagaimanapun, pada pandangan saya, pengharaman teknologi AI, contohnya teknologi ChatGPT di negara-negara tertentu adalah satu tindakan yang kurang tepat kerana sekiranya kita tidak seiring dengan perkembangan teknologi semasa, kita mungkin akan ketinggalan. Baru-baru ini, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memberi amaran berhubung ancaman teknologi AI terhadap keselamatan dan pertahanan. Malah beberapa negara mendesak agar kepesatan AI dapat dikawal selia. Dari sudut tenaga kerja manusia juga, ia dikuatiri akan menjejaskan punca pendapatan individu khususnya golongan B40 dan M40 dalam beberapa sektor. Bagaimanapun, Dr. Nurhayati tidak menafikan kebaikan teknologi AI terhadap bidang pendidikan dan perubatan. Faedah ataupun manfaat yang mampu diberikan oleh AI ini adalah banyak. Contohnya dalam sektor perubatan, baru-baru ini AI mampu membuat penemuan baru terhadap rawatan kanser dan juga Alzheimer. Dan kalau lihat dari segi kualiti ataupun dari segi pengurusan, dari segi industri dan juga sektor pekerjaan, yang mampu meningkatkan keberkesanan dan juga kecekapan, disebabkan intelijen, tahap intelektual AI ini lebih hebat, dikatakan lebih hebat daripada kemampuan manusia. Di samping kelebihan serta risiko teknologi AI, kedua-dua aspek ini perlu seimbang agar tidak menjejaskan pembangunan manusia secara umumnya. Sementara itu, Islam tidak menolak sebarang kepesatan teknologi termasuk teknologi AI, asalkan penggunaannya mempunyai had dan batasan agar tidak mengundang kemudaratan. Menurut Ketua Penolong Mufti Wilayah Persekutuan Bahagian Pendidikan Dr. Syed Syarizan Syed Muhammad, kepesatan teknologi itu juga perlu selari dengan konsep maqasid syariah. Harta digital. Kita kata harta yang ada sekarang di depan mata kita, bagaimana harta digital kena bayar zakat juga ke, ataupun dia meniagakan harta digital kena bayar zakat, itu semua kita sudah putuskan dalam fatwa. Jadi kalau AI ini juga boleh mencuri idea dan karya orang lain walaupun bentuk digital, dia tetap juga menjadi kesalahan. Jadi kadang-kadang bila kita sebut tentang maqasid untuk menjaga agama, apabila masyarakat terlalu yakin dengan AI saja mereka boleh menjaga agama mereka tanpa perlu merujuk pada pihak otoriti, ulama ataupun mufti, maka ini sangat berbahaya. Boleh mendatangkan satu benda yang melibatkan dia itu melakukan ibadah contohnya tidak sah ataupun salah faham tentang
prinsip-prinsip ibadah ataupun akan menjadikan mereka ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kewujudan cabang AI menerusi ChatGPT, beliau turut menyuarakan kebimbangan terhadap kebergantungan AI dalam menjawab persoalan-persoalan berhubung agama atau ibadah di platform itu. Kalau persoalan melibatkan agama, melibatkan satu fakta yang berat, ya, saya rasa saya masih tak yakin kepada AI untuk menjana satu maklumat yang tepat sebab kami sendiri pernah buat beberapa kajian, memang ada beberapa fakta yang salah. Contoh macam kita nak buat kajian tentang kedudukan hadis, ya, kita buat research, kita pun ada jabatan hadis yang researcher kita. Memang jabatan kajian memang tak sama, memang banyak salah dan yalah mungkin dari segi sudut situ AI belum bersedia lagi. Satu hari nanti dia akan bersedia, mana tahu, kita tak tahu. Cuma dalam bab urusan agama ni, terutama mereka yang berkecimpung dalam bidang penyelidikan pengajian Islam ni, saya risau kalau macam ChatGPT dengan AI ni dia akan mengkebelakangkan manusia dan meninggalkan proses turas. Turas ni kerujukan yang lama. Beliau berkata demikian ketika program analisis yang mengupas topik kecerdasan buatan AI, racun atau penawar di TV Al-Hijrah. Harapan, ya. Selangor bubar DUN Jumaat ini. Ibrahim meminta syarikat yang menawarkan latihan industri untuk mempertimbangkan pemberian allowance yang munasabah kepada pelatih sepanjang tempoh mereka menjalani praktikal. Dan beliau berkata selain memberi kemudahan berkaitan pengalaman kerja yang sebenar, insentif itu sekurang-kurangnya dapat membantu pelatih menampung perbelanjaan harian seperti kos perjalanan dan makan minum. Kita menggalakkan latihan industri, ya, kerana pendedahan itu penting, latihan itu penting, dan dia disebut internship programs. Tetapi mereka juga menyebut kita faham bahawa internship itu bukan pekerjaan biasa. Itu hanya peluang pendedahan awal. Tetapi bagilah sedikit allowance yang menasabah. Ya. Kerana perjalanan dia, tambang dia, makan dia. Tapi dia faham, bukan upah, bukan gaji. Jadi kerajaan tidak akan tetapkan satu kaedah yang jelas kerana ini program internship yang tidak boleh dipaksa. Katanya beberapa isu dan keluhan disuarakan golongan itu dalam sesi dialog dan soal jawab terbuka bersama anak muda, termasuk isu berkaitan allowance pelatih industri. Beliau memberi jaminan akan mengambil pandangan yang disuarakan untuk dibawa ke Jemaah Menteri. Terdahulu Perdana Menteri melancarkan program Graduan Pasaran Modal CMGP atau nama baharunya dikenali Invested di Ibu Negara. Invested adalah inisiatif terbaru pasaran modal yang akan meningkatkan keboleh pasaran graduan dan membolehkan mereka mendapat pelbagai peluang pekerjaan serta membangunkan saluran bakat mampan. Program yang mendapat pembiayaan menerusi dana pembangunan pasaran modal dengan peruntukan sebanyak 30 juta ringgit itu juga dijangka dapat mengatasi kekurangan tenaga mahir dalam pasaran. Invested melibatkan pembelajaran komprehensif selama sebulan dan penempatan kerja selama 6 bulan di syarikat yang ditetapkan. Graduan terpilih akan menerima allowance sebanyak RM2,000 dalam tempoh latihan formal dan allowance minimum sebanyak RM2,400 dalam tempoh penempatan kerja. Dalam majlis berasingkan, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penganjuran Majlis Ilmu Madani adalah selari dengan usaha memberi fahaman mengenai maksud negara madani yang digagaskan kerajaan pimpinan beliau kepada orang ramai. Dan gunakan ini untuk menerapkan nilai dalam pelbagai bidang, dalam kemampanan ekonomi, dalam teknologi digital, dalam konsep ihsan dan rahmah untuk mengurangkan beban rakyat miskin dan pembelaan umat secara keseluruhan.
Beliau berkata demikian dalam ucapan ringkas ketika menghadiri Majlis Ilmu Madani bersama Perdana Menteri di Kompleks Sri Perdana malam tadi. Terdahulu, Datuk Sri Anwar yang diiringi isteri Datuk Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail tiba di Kompleks Sri Perdana pada jam 7.15 malam dan menunaikan solat maghrib bersama kira-kira 300 jemaah dengan dipimpin oleh Imam Masjid Putra Abdul Karim Zakaria. Perdana Menteri kemudian meluangkan masa kira-kira sejam mengikuti sesi perkongsian ilmu bersama 3 tokoh jemputan iaitu Imam Masjid Al-Aqsa Syekh Dr. Ikrimah Sabri, ulama dari United Kingdom Syekh Ahmad Muhammad Sa'ad Al-Maliki Al-Azhari Al-Hassani dan ulama dari Gambia Syekh Muhammad Haidara Al-Jilani. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Shah Ali mengumumkan tarikh pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN itu pada 23 Jun ini. Dan beliau membuat pengumuman itu dalam sidang media khas Menteri Besar sempena 5 tahun pentadbiran Pakatan Harapan di Shah Alam siang tadi. Pada jam 10 pagi tadi, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah memberi perkenan dan menentangani proklamasi pembubaran Dewan Negeri Selangor ke-14 yang akan berkuat kuasa pada hari Jumaat 23 Jun 2023 selaras dalam peruntukan dalam Fasal 2 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959. Menurutnya lagi, sejurus tibanya tarikh pembubaran DUN itu nanti, Speaker Dewan Negeri Selangor akan memaklumkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi memberi ruang kepada Pilihan Raya Negeri PRN Selangor dijalankan. Tambah beliau, Sultan Selangor yang bakal berangkat ke Tanah Suci esok bagi menunaikan ibadah haji turut menitahkan kepada setiap calon Pilihan Raya Negeri akan datang agar tidak memainkan isu berkait dengan agama, perkauman dan perkara sensitif yang boleh merosakkan keharmonian serta perpaduan yang telah lama dibina dalam kalangan rakyat negeri ini. Serbuan Zionis di Jenin, 3 rakyat Palestin terbunuh. Bakal menganjurkan program korban lokal buat tahun keempat di 9 lokasi di seluruh negara. Dan penyelaras korban lokalnya Muhammad Sharifuddin Supeni berkata pelaksanaan ibadah itu dilakukan dengan kerjasama penternak kecil bagi membantu sedikit sebanyak jualan mereka yang berada dalam fasa pemulihan ekonomi selain memberi manfaat kepada golongan yang memerlukan di sekitar kawasan berdekatan lokasi ibadah berkenaan dilaksanakan. Yang saya lihat adalah daripada sudut sosioekonomi yang mana bukan sahaja kami dapat bekerjasama dengan penternak kecil membantu menambah jualan mereka, tetapi sebenarnya implikasi itu pada ahli karya itu sendiri yang mana agihan tu akan diagihkan di sekitar kandang-kandang satelit yang telah kami kerjasama lah. Itu yang saya nampak impak yang paling besar lah untuk korban dalam negara. Menurutnya lagi, sepanjang 3 tahun pelaksanaan ibadah korban dalam negara, Izi Korban telah berjaya mengagihkan lebih 105 tan metrik daging korban pada setiap tahun. Dan Izi Korban juga menyasarkan jumlah sama pada tahun ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui TV Al-Hijrah di salah satu lokasi kandang lembu di Jeram, Kuala Selangor. Selain program korban tempatan, Izi Korban juga melaksanakan ibadah korban di lebih 40 buah negara dengan lebih 1,100 tan daging korban disasarkan untuk diagih bagi tahun ini. Penyertaan ibadah korban masih lagi dibuka sehingga 30 Jun 2023. Bagi mereka yang ingin menyertai ibadah korban, boleh layari www.izikorban.org atau hubungi talian bebas tol 1800 885 885. Penderitaan Muhammad Hafizuddin Ismail, 21 tahun yang mengidap penyakit saraf sehingga berat badannya menyusut 10 kg, disiarkan berita Al-Hijrah Sabtu lalu mendapat simpati ramai. Dan antara yang tersentuh dengan nasib yang menimpa pemuda tersebut termasuk usahawan selebriti Iqbal Zulkifli. Menurut Iqbal, beliau mengetahui kisah Muhammad Hafizuddin setelah disebut namanya oleh beberapa pengikut media sosialnya di laman Facebook TV Al-Hijrah.
Beliau berkata hatinya tersentuh untuk mencari jalan bagi membantu pemuda orang kelainan upaya tersebut dan keluarganya. Saya memang mencari orang yang boleh uruskan sebab saya tak sempat. Satu lagi, dan saya rasa ramai pun orang luar yang bagi bantuan tak sempat nak menguruskan, tapi tak ramai nak bagi bantuan. Satu masa, dan kita kena cari orang yang kita betul-betul percaya. Sebab banyak sekarang ni kadang-kadang masuk ke akaun personal, tiba-tiba hilang, lenyap, semua tu, isu tu banyak berlaku. Jadi kita nak biar ada mungkinlah macam satu persatuan yang boleh tolong betul-betul, yang kita memang nampak, yang boleh pantau setiap bulan ke macam tu. Iqbal ditemui ketika menziarah Muhammad Hafizuddin di rumah pemuda itu di kampung Lorong Hajida, Batu Buruk, Kuala Terengganu hari ini. Tambahnya, bantuan terhadap Muhammad Hafizuddin tidak sepatutnya dilaksanakan secara one-off, tetapi perlu berterusan bagi memastikan kebajikan pemuda tersebut sentiasa terjaga. Sehubungan itu, usahawan selebriti tersebut berharap dapat bekerjasama dengan mana-mana pihak bagi membantu insan kurang bernasib baik. Dalam pada itu, bapa Muhammad Hafizuddin, Ismail Wahab, 63 tahun, yang juga pesara Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT, terharu dengan kunjungan Iqbal terhadap anak bongsunya itu. Alhamdulillah, terima kasih Cik Iqbal mari merawat anak saya. Saya pun tak seka Cik Iqbal seorang usahawan yang ni mari merawat anak saya. Merawat anak saya sakit ni, nak beri bantuan tolong anak saya supaya saya harap boleh sembuh Sabtu lalu, Berita Al-Hijrah melaporkan Muhammad Hafizuddin terlantar lebih 5 tahun akibat komplikasi selepas terjatuh tangga di sekolah sewaktu berusia 16 tahun. Tahap kesihatannya semakin merosot, ekoran tidak mendapatkan rawatan sepenuhnya disebabkan kesempitan hidup keluarga. Orang ramai bersimpati dengan nasib keluarga ini boleh menyumbang menerusi akaun Maybank Yayasan Ikhlas bernombor 5628 3463 6228 atau scan QR Code yang tertera. 3 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan tentera Israel di Jenin. Dan serangan selepas solat subuh atau kira-kira jam 4 pagi waktu tempatan itu turut mencederakan lebih 29 bangsa yang lain. 3 yang korban dikenal pasti sebagai Qassam Abu Saria, 29 tahun, Khalid Assasa, 21 dan seorang remaja 15 tahun, Ahmad Sakir. Menurut pihak berkuasa Palestin, letupan kuat tercetus setelah rejim Zionis bertindak melepaskan peluru berpandu dari helikopter ke arah sasaran mereka. Ini kali pertama rejim itu melancarkan serangan sedemikian sejak Intifada kedua pada tahun 2002. Jurugambar AFP di Jenin mengesahkan pertempuran berterusan sehingga jam 10.30 pagi waktu tempatan. Dan helikopter tentera melepaskan beberapa peluru berpandu ke arah rumah penduduk Palestin. Dalam pada itu, Perdana Menteri Palestin Muhammad Shtayyeh menyelar masyarakat antarabangsa yang dilihat membisu terhadap serangan berdarah Israel ke atas rakyat Palestin di Jenin. Beliau menyifatkan tindakan double standard Barat hanya akan menggalakkan lagi rejim ekstremis Israel untuk meneruskan keganasan terhadap Palestin. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan Berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Wan Kamarudin Ibrahim, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.